Suara cikgu tak jelas lah cikgu. Oh, sorry cikgu tak dengar. Kurang ni lah. Ah, kot. Okey. Dengar tak suara cikgu sekarang? Okey. Sekejap. Okay, sebelum ni kita belajar ikatan hidrogen. So semalam kita belajar ikatan hidrogen, dia tidak ada berlaku apa-apa pemindahan elektron kan berlaku. So hari ni kita belajar ikatan datif. So ikatan datif ni dia melibatkan pasangan elektron. So lebih spesifik, ikatan datif ini ialah atau dipanggil sebagai ikatan koordinat, merupakan sejenis ikatan kovalen yang mana pasangan elektron yang dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. Satu atom je tau. So sekarang ni nampak tak H plus? Contoh gambar rajah ni nampak tak H plus? H plus menunjukkan H ni proton satu je tau. Tapi bila dah jadi plus, plus ni bermaksud dia kekurangan elektron. So apabila dia kekurangan elektron, maknanya asalnya elektron dia ada satu, sekarang elektron dia langsung tak ada. So dia tinggal H plus lah. So dia tak ada langsung elektron pada dia. So sebab itu ayat dekat sini pasangan elektron yang dikongsi berasal daripada satu atom sahaja. So daripada N ni dia kongsi dua-dua dia punya tu dekat H. H ni dia tak ada apa-apa. So bila awak nampak ikatan macam ni, ini dikatakan ikatan datif. Ikatan datif mesti datang elektron tu daripada satu sahaja. Yang seorang lagi dia tak ada apa-apa, dia miskin, dia tak ada apa-apa. So seorang lagi sedekahkan elektron dia. Macam tu lah istilah dia. So macam mana kita nak tengok detail. Contoh cerita macam ni kan, dia kata orang ni, saya tidak mempunyai elektron. Lepas tu NH3 kata, saya ada elektron, sepasang elektron untuk dikongsi. So jadi dia bagilah dekat NH3 tu. Jadi saya sudah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Jadi dia kongsi sama-sama dia punya elektron ni tadi. Terhasillah satu ikatan dekat situ. Okey. Untuk lebih faham, cikgu terang balik dekat sini macam mana NH3. Sekejap. So sekarang cikgu ada N. N ni dia punya, cikgu buat tulis dia. N ni dia ada 5 elektron valence. So dia dah ada ikatan dengan H kat sini. Kat sini H, kat sini H. Ini dia adalah NH3. Tapi N ni dia ada dua lebih kat sini. So apabila dia bertemu dengan satu lagi H plus, apa yang NH3 ni buat? Dia mendermakan, berkongsi kedua-dua elektron dia ni dekat H plus ni tadi. So dia jadi macam ni lah. Dia jadi N, dua daripada yang N punya H plus dia. Lepas tu so dia jadilah NH4 plus. Jelas tak? Ni tadi ni dekat sini. Dia bagi dua-dua dia punya. So dia dapatlah dekat H tu. So H tu bolehlah gabung dengan dia. Faham tak? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya? Okey, so kalau faham, cikgu tunjukkan yang lain pula. Okey, kat sini. Dia kata pembentukan ikatan datif di dalam ion hidroksonium H3O+. Okey, kita tengok yang nombor 1 Atom oksigen mencapai susunan elektron oktet dan atom hidrogen H
mencapai susunan elektron duplet yang stabil di dalam molekul H2O. Nampak? Oksigen dah dapat oktet, manakala hidrogen dapat duplet. Okey, yang kedua, ion hidrogen H+, ada datang pula satu lagi H+. Tidak, dia tak ada bila H+, dia tak ada langsung elektron pada dia. Jadi apa yang H2O ni buat, yang tak ada gabung dengan sesiapa ni, ini dipanggil elektron bebas. Dinamakan elektron bebas. So elektron bebas yang terikat dalam ikatan kovalen ni tadi akan dikongsikan dengan ion hidrogen. So sekarang ion hidrogen ni terikat dengan dia, jadi kat sini lah kedudukan H2. Jadi plus yang hidrogen ni bawah, dia akan jadi pada keseluruhan molekul ni tadi. So dia akan jadi keseluruhan ion. Tadi dia punya. So di dalam ion hidroksonium, atom oksigen O dan semua atom hidrogen H masing-masing telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. So kalau hidrogen kat sini dia capai duplet, oksigen hidrogen ni pun dia capai duplet, yang oksigen ni pun dia capai oktet. So semua stabil. Kalau kita nak buat ayat, kita nak cerita balik. Kita cerita daripada hidrogen dulu. Oksigen pun boleh. Okey, atom oksigen mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Manakala atom hidrogen mencapai susunan elektron duplet yang stabil di dalam molekul air. Ni kan, di dalam molekul air. Kemudian ion hidrogen tidak mempunyai elektron di dalam petalanya. Jadi pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dengan ikatan kovalen dalam molekul air akan dikongsikan dengan ion hidrogen, melalui pembentukan ini dinamakan ikatan datif. Bila ada pasangan elektron yang tak terikat gabung dengan orang yang tak ada apa-apa, kita panggil dia pembentukan ikatan datif. Kemudian di dalam ion ni semua ni kita panggil ion hidroksonium O dan semua atom hidrogen masing-masing mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. Yang tu jelas? Jelas cikgu. Okey, jelas, kita teruskan ikatan logam. Sebelum cikgu pergi ke ikatan logam, cikgu nak test satu orang. Cikgu nak lukis gambar dan cikgu nak awak cerita balik benda tu. Semalam ingat tak siapa yang last kena soal tu? Okey, so rasanya semalam perempuan lah. Sebab cikgu ingat Atira yang buat kesimpulan semalam. Jadi cikgu nak tanya lelaki hari ini. Cikgu nak tanya Farhan. Okey, Farhan. Boleh Farhan? Ya, cikgu. Boleh Farhan ceritakan dekat gambar ajar cikgu tu apa yang berlaku dalam ikatan datif ni? Kuat sikit Farhan. Tak tahu lah cikgu. Tak tahu? Saya semalam tak ada. Tapi semalam ni dia tak berkaitan dengan hari ni pun. Oh. Boleh tak cuba sikit-sikit? Awak boleh cerita apa yang awak faham je? Tambah hidrogen. Tambah molekul hidrogen.
Ni cikgu. Awak cerita dari sini, ingat tak mula-mula cikgu cerita tadi? Atom hidrogen di dalam, boleh tak? Siapa nak try? Boleh tak Farhan? Tak boleh Tak boleh. Cikgu nak tanya perempuan pula. Siti Nur Najihah. Siti Nur Najihah. Ya, cikgu. Okey, cuba awak. Cuba, tak apa. Ya, Salah tak apa. cikgu. Cuba je, cuba. Boleh? Ah, Hmm. atom oksigen O Hmm. mempunyai susunan elektron oktet dan atom hidrogen H mencapai susunan elektron duplet yang stabil di dalam molekul air H2O. Bagus. Lepas tu ion hidrogen H plus tidak mempunyai elektron di dalam petala. Okey. Pasangan elektron bebas yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen di dalam molekul air H2O akan dikongsikan dengan ion hidrogen H plus melalui pembentukan ikatan datif. Okey. Di dalam ion hidrosonium H3O+, atom oksigen O dan semua atom hidrogen H masing-masing telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. Biji macam jawapan buku. Ada tengok buku ke? Okey, Najihah. Cikgu tak kisah pun. Tapi sebenarnya cikgu nak dengar apa yang dia fahami je. Bukan cikgu nak ikut jawapan buku tu, cikgu nak dengar apa yang awak faham. Bukan suruh hafal. Okey, tak apa. Terima kasih. Cikgu nak tanya orang lain pula. Tadi perempuan, cikgu nak tanya lelaki. Wafi, boleh tak Wafi? Okey, tak apa. Tak apa tengok Ya, buku cikgu. Wafi. Tak apa. Apa yang awak faham daripada ikatan datif ni? Saya tak faham dia punya visual sebenarnya. Apa? Saya tak faham gambar dia. Oh, dah faham gambar dia. Okey, cikgu terang gambar dia. Titik yang bulat-bulat ni O punya. O, dia proton dia ada 6. Proton dia ada 8. So, susunan dia 2, 6. So, yang bulat ni adalah elektron valence bagi oksigen. So, ini cikgu lukis ni adalah struktur Lewis. So, dalam struktur Lewis ni hanya ada elektron valence sahaja. So, bila O6, jadi kita akan letak tulis 6 sahaja kat keliling dia. Yang tu faham? Faham. Okey, pada hidrogen kan hidrogen dia satu je dia punya proton. So, elektron dia akan susunan dia satu jugalah. So, sebab tu yang pangkah tu hidrogen punya. Sampai situ faham? Faham. Okey, so bila kita nak buat ayat, kita kena cerita tentang atom oksigen telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Betul tak? Nampak tak ini oktet yang stabil? Dan atom hidrogen telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil di dalam molekul air. Sampai situ faham? Faham. Okey, lepas tu ini yang kat luar ni nampak tak? Elektron yang oksigen punya ni ada dua yang dia tidak berpasangan dengan orang lain. Jadi elektron yang tidak berpasangan ini dipanggil elektron apa tadi nama dia? Pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Ini dipanggil pasangan elektron bebas. So, pasangan elektron bebas so maksudnya adalah pasangan elektron yang tidak membentuk ikatan dengan atom yang lain. So, pasangan elektron bebas membuat ikatan dengan hidrogen
yang tidak mempunyai elektron pada petala terluarnya. So kalau awak nak cerita pasal hidrogen dulu pun boleh, awak nak sambung ayat pun boleh. So ikatan itu ikatan yang terbentuk dipanggil ikatan datif. Jadi kita cerita pasal dekat sini pula hydroxonium ion. Ion hydroxonium H+, H3O+, telah mencapai susunan elektron aktif dan duplet yang stabil. Atom oksigen dan atom hidrogen di dalam hydroxonium ion telah mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. Ni oktet yang warna merah ni oktet yang stabil untuk oksigen, manakala yang kuning ni adalah duplet yang stabil untuk hidrogen. Yang tu jelas? Jelas. Okey, yang tadi kata, siapa kata tadi? Farhan kan? Farhan kata tak faham tadi. Farhan, dah faham belum Farhan? Faham ya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, cikgu. kalau tak ada, betul lah tak ada? Betul. Apa? Duplet tu 2 Ya betul, duplet tu 2. Kalau oktet? Oktet 8. Oh, okey. Sebab tu ayat dekat sini kan? Ayat dekat ni tadi, oksigen telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, dia ada 8 kat keliling ni. Jelas tak? Jelas. Jadi ayat ni penting. So apa ayat ni penting? Bukan suruh hafal tapi suruh faham. Nampak? Sekejap cikgu padam balik. Cikgu gariskan menggunakan warna yang sama. Ni atom oksigen O mencapai susunan elektron oktet. Okey, kalau awak nak sambung elektron oktet yang stabil pun boleh. Manakala awak sambung macam tu. Tu apa benda warna ungu tu kat sini yang ni. Yang dekat keliling O ni. Okey. Lepas tu cikgu tukar warna lain. Hydrogen H mencapai susunan elektron duplet yang stabil. So yang duplet tu kan yang ni. Di dalam molekul air. So molekul air tu yang keseluruhan sekali lah. Dalam molekul air. Lepas tu kat sini ion hidrogen, cikgu bagi warna lain pula, ion hidrogen H+, dia tak mempunyai elektron di dalam petalanya. Warna pink ni. Pasangan elektron bebas, cikgu warnakan dengan highlighter supaya awak nampak sekejap. Ni adalah pasangan elektron bebas. Di mana dia tidak terlibat dalam ikatan kovalen. Kalau tak nak cerita pasal ni pun tak apa, awak boleh terus sambung ayat. Pasangan elektron bebas di dalam molekul air, kan? Dalam molekul air akan dikongsikan dengan ion hidrogen. Warna pink ni. Cikgu, Ha? aku maksud tak terlibat dalam ikatan kovalen. Okey, ikatan kovalen adalah di antara H dan O. Ikatan kovalen kan dia contoh macam kan? O Cl lah. Cl ni Cl satu lagi. Ni kita kata ikatan kovalen. Ni ikatan kovalen tunggal. Dia berkongsi sepasang elektron. Cl sebelah sini bagi satu, Cl yang pertama bagi satu, Cl yang kedua bagi satu. Sama juga dengan yang cikgu warna pink dan ungu ni, H bagi satu, O bagi satu. Ini dikatakan ikatan kovalen. So, dua pasangan elektron bebas ni dia tak terlibat langsung dengan ikatan kovalen. Sebab tu kita bagi bebas, dia tak ada siapa kan dekat dia ni. Ada tak dibagi pada sesiapa ni? Ada tak dibagi pada sesiapa? Ada tak Wafi? Wafi tanya kan Wafi? Yang mana? Ni. Pasangan elektron bebas ni ada tak dia bagi pada sesiapa? Ada. Mana dia bagi pada siapa? Tak, yang tadi kan awak tanya apa itu ikatan kovalen. Awak kan yang tanya tadi.
Ikatan kovalen tu apa? Ikatan kovalen tu dia mesti salah, dua-dua mesti bagi. Bukan bagilah, dia kongsi. H bagi kongsi satu, O kongsi satu. So kita panggil ikatan kovalen. Jelas tak? Jelas. Beza ikatan kovalen dengan ikatan datif. Datif ni satu satu atom saja yang bagi. Yang satu lagi dia terima saja. Dia kongsikan kedua-dua pasang ni, elektron ni bagi dekat H. So sekarang sebab itulah dia dua-dua ni warna bulat. Bulat sebab dua-dua ni oksigen punya. Faham? Faham. Yang lain macam mana? Jelas tak? Jelas cikgu. Okay, last yang ke nombor 4 ni, warna ungu, warna hitam ni, warna hitam ni adalah ion hidroksonium. Okay. So atom dalam ion hidroksonium ni telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Yang warna ungu tu adalah oksigen punya, manakala hidrogen telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Kau kena cerita lah macam tu. Dalam hidroksonium ion, oksigen telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Manakala ion hidrogen telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Macam tu. Jelas tak? Jelas. Ada soalan yang nak tanya yang lain? Okay, kalau tak ada nak tanya, cikgu nak tanya pula dekat korang. Ulang balik yang ini. Okay. Ada tak sesiapa yang nak cerita tanpa menggunakan buku teks? Cikgu panggil lah ya. Tadi last lelaki, cikgu nak panggil perempuan pula. Cikgu nak panggil yang tak pernah kena. Umairah Azikah. Boleh Umairah Azikah? Umairah Azikah boleh cakap. Kalau tak boleh cakap, boleh tulis dekat chat. Kata saya tak boleh cakap, cikgu. Okey, kalau tak ada, cikgu panggil orang lain lah. Khadijah Safi. Boleh cakap? Hai, tak boleh juga. Ifah boleh, Ifah? Ya, cikgu. Cuba Ifah. Cikgu boleh buat ayat sendiri Boleh. Asalkan cikgu faham. Cikgu nak dengar dulu apa yang awak faham. Okay. Atom oksigen mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, betul. Manakala atom hidrogen mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay, bagus. Sekejap. Pasangan elektron Sekejap. Dalam molekul apa ni yang cikgu bulat tu? dalam molekul H2O. H2O tu apa? H2O tu apa? Molekul H2O tu nama dia apa? Molekul air. Betul. Dalam molekul air. Okay, bagus. Sambung. Pasangan elektron bebas Hmm. tidak terlibat dengan dengan ikatan kovalen. Molekul air H2O dikongsikan dengan ion hidrogen.
Okey. dengan ikatan datif. Okey, bagus. Teruskan. Apa tu? Saya nak sebut hydrosonium cikgu. Ya, hydroxonium. Hydroxonium, atom hidrogen dan atom oksigen mencapai susunan duplet dan oktet yang stabil. Mula-mula awak sebut oksigen ke awak sebut hidrogen tadi? Apa tu? Oksigen. Jadi awak tak bolehlah kata duplet dan oktet yang stabil. Sebab awak Oktet sebut dan oksigen mula kan? jadi atom oksigen dan hidrogen mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. Kalau nak sambung, kalau tak nak mula-mula sebut hydroxonium, bolehlah cakap di dalam ion hydroxonium ion. Di dalam ion hydroxonium macam tu. Baik cikgu. Okey, bagus. Bagus, Lisa. Okey, yang lain macam mana? Jelas tak? Jelas saya. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada eh? Cikgu dah bagi betul-betul faham eh? Confirm tak ada nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, kita pergi kepada ikatan logam. Siapa ingat? Yang cikgu pernah ajar ikatan logam ni. Kat mana ya cikgu ajar ikatan logam ni? Kat mana cikgu ajar ikatan logam? Cuba ingat dekat bab sebelumnya. Dina macam nak cakap tu. Waktu cikgu terangkan pasal kumpulan-kumpulan tu. Kumpulan berapa cikgu terang pasal ikatan logam? Kumpulan 1. Betul, kumpulan 1. Bagus Irina. Okay, so hari ni cikgu nak terang details tentang ikatan logam. So, bila cikgu terangkan ikatan logam, sebab cikgu suka benda ni dikait-kaitkan supaya awak boleh ingat. Bukan awak hafal tau, tapi awak ingat bila awak kait, dia akan jadi lebih senang faham. So, ikatan logam ni ada dalam kumpulan 1 sebab ikatan logam ni memang adalah kumpulan 1 punya. Kumpulan 1 yang buat ikatan logam ini. Okay, so kita cerita dulu basic asas dia. Wayar elektrik yang diperbuat daripada logam boleh mengkonduksi elektrik. Kan? Ini awak punya wayar elektrik. So dalam wayar elektrik ni adalah wayar putung ke, wayar apa benda kan. So dia boleh mengkonduksi elektrik. So bila awak dalam yang warna ungu ni, so cikgu ustazkan warna ungu ni, so dia adalah suatu, katakanlah cikgu kata itu adalah atom kuprum. Ataupun atom, bolehlah atom kuprum So atom kuprum ini dia susunan kalau kita tahu nama tu logam kan, atom logam kan. Jadi dia akan disusun macam ni lah. Susunan dia sangat tersusun secara rapat dan dalam keadaan sepejan. Sepejan kan susun macam ni. Okay. So electron valence atom logam boleh didermakan dengan mudah dan boleh dinas setempatkan walaupun dalam keadaan pekerjaan. So cikgu kata tadi ini adalah wayar kuprum. So Cu2+ kan, so ada elektron 2 yang terkeluar. So apa yang elektron valence atom logam, dia boleh didermakan dan boleh dinas setempatkan dengan mudah. Jadi yang elektron yang terkeluar di sini, dia akan pergi kat sini, dia berayar dalam ni. Elektron dia tu. Dia merayar-rayar dalam logam ni. Ini kita panggil dinas setempatkan. Walaupun dalam keadaan terpejam, tapi still elektron tu boleh merayar dalam wayar kuprum tu. Okey, kemudian atom logam yang bercas positif terbentuk apabila elektron valence dinas setempatkan. Tadi kan kat sini, ni Cu2+ awak, so elektron awak tu dia bergerak-gerak dalam ni. Semua elektron valence yang dinas setempatkan boleh bergerak bebas di antara struktur logam dan membentuk lautan elektron. Akhirnya dia membentuk lautan elektron. Yang gambar cikgu kata tadi kat sini, yang elektron awal ni, so akhirnya dia menjadi lautan elektron. Kat sini ada lautan elektron. So daya elektrostatik antara lautan elektron
dan ion logam bercas positif membentuk ikatan logam. Yang warna pink dengan yang warna ungu tu dia membentuk ikatan logam. Itulah dikatakan ikatan logam. So ikatan logam ni hanya ada pada logam sahajalah. Bukanlah orang kata, cikgu CL ni, dia dengan CL ada ikatan, apa ikatan logam. Salah. Sebab ikatan logam hanya ada pada atom logam sahaja. Jelas tak? Dia tak gabung dengan siapa-siapa. Walaupun ada logam kat sini, tapi dia dah gabung dengan CL. Dia dah bukan ikatan logam sebab dia dah bergabung dengan benda lain. So ikatan logam ni hanya tarikan elektrostatik di antara lautan elektron tadi dengan ion logam tadi. So jadi dia hanya berlaku di dalam wayar-wayar khusus lah, yang wayar elektrik dalam rumah-rumah awak ni. Itu dia panggil ikatan logam. Jelas tak? Jelas tak? Kita bercakap cepat sangat. Perlu tak cikgu ulang balik? Boleh. Okay, sekejap Cikgu ulang balik, cikgu lupa gambar ini awak punya wayar dekat rumah. Lepas tu dalam wayar tu mestilah ada plastik kan kat luar dia kan. So dalam plastik tu ada wayar tu. So cikgu cerita pasal dalam wayar tu. Ni warna hitam awak ni. Ini kita katakan wayar kuprum, contohnya adalah kuprum. So kuprum ni dia tersusun dengan rapat sebab dia adalah pepejal. Dia dalam keadaan pepejal. So disebabkan dia ni dia bersifat elektropositif, jadi dia boleh didermakan dan dinasatempatkan dengan mudah. So CU kalau nak jadi CU plus, dia akan dermakan elektron dia. So elektron dekat sini lah, elektron yang dikeluarkan dekat keliling tadi. So lautan elektron dengan Cu2 plus ini kita panggil dia ikatan logam. Faham tak? Faham cikgu. Boleh? Cikgu besarkan sikit lagi. Cikgu besar sangat ni. Okay. Kan ada elektron kat luar ni, betul tak? Ada elektron. So elektron dengan yang positif ni, ini yang elektron warna pink ni cikgu panggil dia lautan elektron. Dengan yang P2 plus kat dalam ni. So ini tarikan dalam warna lain. Okay. Dia ada tarikan antara yang atom ion positif ni dengan lautan elektron ni tadi, dia ada tarikan. Tarikan tu nama apa? Tarikan elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik. So tarikan antara ni dengan ini dipanggil ikatan logam. Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, lepas tu cikgu bagi contoh, cikgu nak bezakan tadi. Kenapa CuCl kita tak kata dia ikatan logam? Sebab dia dah gabung dengan benda lain. Ini dia adalah Cu2 plus dengan Cl minus. CuCl2. Ini kita panggil ikatan apa? Ikatan apa ni? Ikatan apa? Siapa ingat lagi? Cuba awak bagi dekat cikgu. Kovalent bukan? Bukan kovalent. Ikatan ion lah. Ikatan ion, betul Wafi. So kita dah ada banyak ikatan. Ikatan yang pertama kita belajar adalah ikatan
kovalen. Ikatan yang kedua kita belajar ikatan ion. Ikatan yang ketiga kita belajar ikatan Hidrogen. hidrogen. Ikatan keempat kita belajar adalah ikatan Datif. datif. Yang kelima ikatan Logam. logam. So logam ni antara logam tadi. Yang ni yang CCl ni adalah ikatan ion. Ion. Cara kita nak beza ikatan ion tu antara logam dengan bukan logam. Ikatan kovalen antara Logam dengan logam. apa? Alif? Kovalen. Bukan logam dengan bukan logam. Betul. Okey. Sekejap. Nak bagi awak nampak dulu, kita ada belajar ikatan kimia, kita belajar ikatan kovalen. Dia antara bukan logam plus bukan logam. Lepas tu kita belajar ikatan ion antara logam plus bukan logam. Lepas tu kita belajar apa tadi? Ikatan apa? Ikatan Hidrogen. hidrogen. Antara siapa dengan siapa? Hidrogen dengan Dengan? No. NOF. Ada tak melibatkan pemindahan elektron? Tak. Tak. Kalau ikatan kovalen ni dia melibatkan pemindahan elektron ke? Tak. Dia melibatkan apa tu? Perkongsian elektron. Betul. Perkongsian. Yang ni dia kongsi elektron. Kalau ikatan ion? Pemindahan elektron. Bagus tidak? Iza. Pemindahan elektron. Kalau ikatan hidrogen? Ada tak melibatkan kongsi pemindahan? Ada? Tak. Tak ada. Okey, lepas tu kita belajar apa? Ikatan apa lagi? Ikatan datif. Ikatan datif. Ada tak melibatkan pemindahan elektron? Ada Ada. tak melibatkan apa? Ada. Ada, betul. Ada melibatkan pemindahan elektron. Tapi bezanya dekat ikatan ion, apa beza dia? Ikatan ion ni logam dekat bukan logam. Kalau ikatan datif ni daripada siapa dengan siapa? Daripada apa atom yang mempunyai apa? Yang mempunyai apa? Susunan elektron yang stabil. Pasangan apa? Pasangan elektron apa? Bebas. Pasangan elektron bebas dengan Ion hidrogen. ion. Dia tak semestinya ion oksigen, tapi dia adalah ion yang Tak mempunyai elektron dalam petala. yang tidak mempunyai elektron di dalam petala. Macam tu. So kita ada beza, nampak beza ikatan datif dengan ikatan ion ni. Lepas tu kita ada ikatan apa? Ikatan baru belajar tadi. Ikatan apa kita belajar? Logam. Logam. Ikatan logam. Ikatan logam ni dengan siapa dengan siapa? Logam dengan logam. Bukan logam dengan logam. Dia adalah lautan. Lautan elektron. Lautan elektron dengan ion bercas positif. Tadi gambar ni kat sini tadi. Ni.
Lautan elektron dengan ion logam yang bercas positif, itu yang dinamakan ikatan logam. Dia bukan logam gabung dengan logam, tak. Dia ni yang tadi ni. Cikgu saran tadi. Ni. Lautan elektron ni dengan lautan elektron tu dengan dia punya ion yang bercas positif. Okey, faham tak? Ini lautan elektron dengan ion yang bercas positif tadi. Ini yang dinamakan ikatan logam. Boleh so jelas lagi macam ni lah. Macam yang cikgu lukis tadi tu mungkin buruk sangat kot cikgu lukis. So lebih kurang macam ni. Tu tadi kalau dah faham apa yang cikgu lukis, yang ni mesti lebih faham. So yang warna merah-merah ni adalah lautan elektron dia. Yang warna merah alah. Dan cikgu tiba-tiba tak boleh pakai pula dia. Ini dengan lautan elektron dengan ion yang bercas positif ni tadi. Okey, ada soalan nak tanya tentang ikatan logam? Tak ada, cikgu teruskan yang ni. Kita cerita kat sini. Apabila elektron pada atom logam diinyas ditempatkan di dalam lautan elektron, logam dapat mengkondensasikan elektrik. Cikgu nak tanya awak pernah belajar tak yang dalam, tak tahu lah, cikgu rasa macam pernah belajar kot dalam fizik tak silap. Dia ada pergerakan elektron. Kalau kita nak kondensasi elektrik, dia mesti ada pergerakan elektron. Ini positif, ini negatif. Bateri, so ada pergerakan elektron. Pergerakan daripada positif ke negatif baru boleh dapat mengkondensasi elektrik. Ada tak belajar ni dalam fizik? Ke tak ingat? Ke tak pernah nampak? Tak ingat. Tak ingat? Sains ke? Sains kot cikgu. Sains kan? So kalau kita nak mengkondensasi elektrik mesti ada pergerakan elektron kan? So kalau tak ada pergerakan elektron tidak boleh mengkondensasi elektrik. So elektron yang bergerak bebas dalam struktur logam ni yang lautan elektron tadi, dia bergerak bebas. So bila dia bergerak bebas macam ni, dia bergerak bebas macam ni daripada terminal. Daripada negatif ke positif, elektrik akan dibekalkan. Sebab tu kita punya logam boleh mengkondensasi elektrik. Berarti kata logam ni hanya wujud dalam logam sahaja. Jelas sampai situ? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Inilah gambar yang lebih detail. Pergerakan lautan elektron ni tadi. Nampak? Ini lautan elektron awak yang bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. Dia bergerak macam tu. Disebabkan pergerakan ini, logam boleh mengkondensasi elektrik. Jelas? Jelas tak? Faham ke tidak? Kau dah tak lagak dah ni. Okey, ni kita dah belajar gitu. Yang 5.7 sebatan ion dan sebatan kovalent ni kita dah belajar. Ingat lagi tak yang sebelum cuti sekolah 2 minggu tu cikgu dah ajar tentang benda ni? Ingat? Ada kan cikgu ajar? Kalau tak nampak ini slide lain sebelum cikgu guna. Ni slide yang cikgu guna sebelum ni. Kita dah belajar dah 5.7. Ni. Yang cikgu cerita dengan awak dulu tu. Ni. Kita dah belajar. So kita dah habis part 5 lah hari ni. Ini semua awak dah belajar ni. Cikgu dah cerita dengan awak dulu. Okey. Jadi